Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya membuat pengenalan dan ulasan ringkas ke atas buku saya, Zikir Selepas Solat Fardu Antara Sunnah dan Bid'ah. Dan buku ini menariknya, yang ini versi bahasa Melayu biasa, bahasa Melayu standard. Kemudian ada seorang sahabat, seorang pembaca yang ingin menterjemahkannya ke bahasa Melayu Sarawak. Okey, jadi ada edisi kedua. Okey, dan boleh nampak ya, edisi terjemahan bahasa Melayu Sarawak yang diterjemahkan oleh Akhi Safwan Mazlan ya. Jadi kedua-dua buku ini boleh dibeli di Shopee. Di bahagian description saya ada bagi link untuk Shopee, edisi bahasa Melayu dan juga edisi terjemahan bahasa Melayu Sarawak. Yang ini RM25, yang ini RM27. Yang ni dengan ketebalan 148 muka surat. Tak apa, jangan bimbang. Seperti biasa, akan ada edisi muat turun secara percuma juga. Jadi, di bahagian description, link pertama saya bagi edisi muat turun, edisi PDF secara percuma. Boleh muat turun, tengok-tengok dulu. Kalau rasa berminat, nak beli edisi bercetak, dipersilakan. Okay, kalau bagi yang nak edisi bahasa Sarawak, dipersilakan juga ya. Jangan bimbang, saya tidak ambil apa-apa keuntungan daripada buku ini. Jika ada keuntungan, semuanya kita sumbangkan kepada projek-projek memandaikan ilmu oleh Ustaz Syihabuddin. Okay, penerbit pun syarikat beliau, Santai Ilmu Publication. Baik, itu intro tentang buku ini. Baik, perkara lain yang saya nak cerita ialah kenapa saya tulis buku ni. Okey, dalam siri video-video saya saya membuat penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, dan dalam salah satu siri yang awal dulu ketika saya sedang menjelaskannya, saya ada jelaskan bahawa antara contoh bid'ah yang banyak berlaku di Malaysia ialah di kebanyakan surau dan masjid. Kebanyakan surau dan masjid, zikir-zikir yang dibaca oleh imam, juga dibaca oleh penceramah jemputan yang mungkin di kuliah maghrib, lepas tu jadi imam untuk isyak, adalah bid'ah. Tidak ada yang berasal daripada sunnah Nabi SAW. Ada yang berbeza dari sudut lafaz, ada yang berbeza dari sudut bilangan. Alamak, biar benar. Lalu ada beberapa orang pun bertanya, betul ke ni Kapten? Mana boleh kata bid'ah pula? Imam duk baca ni. Kita semua duk baca ni. Okey? Maka saya pun menulis sebuah buku yang khas dalam bab ini bagi menjawab pertanyaan mereka tu ya. Sebab saya kata kebanyakan satu negeri kat utara tu aja yang zikirnya berdasarkan sunnah ya, iaitu negeri Perlis ya. Mungkin ada juga beberapa masjid atau surau lain, tetapi kebanyakannya pada pemerhatian saya, zikir-zikir yang mereka bacakan bukanlah berasal daripada sunnah Nabi SAW. Dan ia terbukti alhamdulillah, sebab apabila orang telah baca buku ini, baik yang bercetak mahupun edisi PDF, saya juga mendapat feedback yang, Kapten, saya tak pernah tahu pun ini zikir yang Nabi baca. Kenapa imam-imam kita, masjid-masjid kita duk baca zikir yang lain? Tak pernah tahu pun inilah yang Nabi baca. Sebab bila kita mencintai Nabi SAW, kita buktikannya dengan kita nak mengucapkan apa yang baginda ucap. Kita nak ucapkan apa yang baginda ajar. Dalam kes ini, zikir-zikir selepas solat ya. Dan di sinilah letaknya bahaya bid'ah. Di mana bid'ah itu dia menenggelamkan sunnah. Dia menenggelamkan sunnah, dan bid'ah tu kemudian begitu merebak, memasyarakat sehingga masyarakat anggap itulah sunnah. Okey, padahal sunnah yang asli itu lain. Ia bid'ah, tetapi ia begitu tersebar, begitu memasyarakat, yang mengamalkannya pula orang-orang agama, lalu dianggap itulah sunnah. Sehingga kan jika seseorang itu membaca zikir yang berasal daripada sunnah Nabi SAW yang sahih, orang akan pandang dia lain macam. Wahabi kot ni, lain macamnya zikir dia. Padahal itulah zikir sunnah, zikir Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, itulah bahayanya bid'ah, baik dalam bab zikir selepas solat mahupun lain-lain. Sesiapa yang mencintai Rasulullah SAW, sesiapa yang mencintai Islam, dia akan menolak bid'ah. Ini bukan isu Wahabi ni.
meratib bid'ah je. Ini bukan isu kaum muda, kaum tua. Ini bukan isu lain-lain. Tak, ini isu kita nak menjaga ketulenan, keaslian agama kita. Bid'ah ni adalah satu virus yang dia boleh menyerang, menenggelamkan sunnah, dan kemudian virus ini dia merebak sampai orang anggap itulah sunnah. Padahal itulah bid'ah. Lalu tiba-tiba ada pula orang yang nak amalkan sunnah tu, yang seorang tu. Orang pandang dia, ini lain macam je, apa hang buat ni? Ni Wahabi lah ni. Okay, padahal dia buat apa yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, intro panjanglah bab bid'ah ni. Okey. Jadi apa isi kandungan buku ini? Sebenarnya zikir-zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat tak banyak pun. Senang je nak hafal pun. Okey, tetapi saya ada bagi intro yang lebih panjang sikit. Buku ini terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, menerangkan asas-asas ibadah zikir selepas solat. Antaranya saya terangkan bahawa zikir ni adalah ibadah yang tersendiri. Sebab sebahagian orang dia sangka solat itu adalah daripada takbir sehingga salam. Lepas salam tu suka hati akulah. Apa aku nak buat? Suka hatilah nak zikir macam mana. Sebenarnya tidak sedemikiannya. Solat ibadah tersendiri, zikir selepas solat adalah ibadah tersendiri. Kemudian saya jelaskan juga kenapa kita tidak boleh buat lafaz-lafaz zikir yang tersendiri, yang suka hati. Saya jelaskan juga. Kemudian saya jelaskan juga bahawa kalau tak sempat buat, tak apa. Sebab zikir selepas solat itu hukumnya adalah sunat. Sekali berserta dengan dalilnya. Juga saya jelaskan kenapa ia dikatakan bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah secara ringkas. Ya. Bahagian B pula menjelaskan lafaz-lafaz zikir selepas solat serta bid'ah yang lazim berlaku bagi lafaz tersebut. Maknanya ada beberapa lafaz zikir yang Nabi baca selepas solat. Okey, semuanya pertama sampai ke 9. Ada 9. Bagi setiap lafaz zikir tu, masyarakat kita ni mereka adjust, mereka edit. Ada yang dikurangkan, ada yang ditambah, ada yang ditukar bilangan, ada yang boleh jadi hilang terus, bukan kurang tau. Satu rangkap lain boleh hilang terus. Jadi saya jelaskan. Bagi lafaz zikir yang pertama, di mana bid'ahnya. Bagi lafaz zikir kedua, di mana bid'ahnya. Lafaz zikir ketiga, di mana bid'ahnya. Okey, jadi saya jelaskan satu persatu. Okey, itu bahagi bahagian B. Bahagian C pula, lafaz zikir selepas solat sunat. Ada beberapa solat sunat yang Nabi selepas berzikir itu, selepas solat bagi dia berzikir, iaitu solat sunat duha dan solat sunat witir. Solat tarawih. Alright. Kemudian bahagian D menjelaskan cara berzikir selepas solat. Okey. Contohnya perbincangan yang masyhur ialah bolehkah zikir secara perlahan atau secara kuat. Kan kita biasa dengar perbincangan tentang ini kan? Ya. Betul bahawa Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahawa zikir itu sepatutnya secara perlahan, sir, kecuali apabila imam hendak mengajar makmum. Tetapi tahukah anda, ada pandangan lain pula bahawa zikir selepas solat dia terus-menerus secara kuat. Terus-menerus secara kuat seperti apa yang kita buat di Malaysia. Jadi apakah dalil-dalilnya? Apakah dalil-dalil mereka yang berkata zikir ini secara kuat berterusan? Apakah dalil-dalilnya? Kemudian kalau dah ada dalil, kemudian dah ada pula orang yang berpandangan sedemikian, kenapa pula yang hendak dipermasalahkan zikir selepas solat tu? Kenapa yang hendak komplain, hendak kritik zikir secara kuat selepas solat? Ada dua sebab. Pertama, kita ni selalu klaim mazhab Syafi'i, tetapi tak pula ikut mazhab Syafi'i secara betulnya. Okey, betul yang pertama. Yang kedua, apabila zikir secara kuat, memang boleh, memang ada yang berpandangan sedemikian dengan syarat tidak mengganggu makmum masbuk. Jika ada, sebab tu imam bila dah habis solat, dia pusing menghadap makmum. Dia tak adalah menghadap sana tunjuk bontot kat makmum lagi. Dia pusing, dia tengok. Kalau ada makmum masbuk, dia perlahankan zikir. Sudah habis baru dia kuatkan. Jangan mengganggu orang yang masih sedang solat. Ini perkara yang sangat basic. Kita hairan kenapa jadi imam tak boleh faham benda basic macam ni. Saya bagi contoh, ini bulan Ramadan. Saya pergi satu tempat solat isyak. Imamnya solat isyak begitu laju.
Ini isyak tau, bukan tarawih yang laju. Isyaknya sangat laju. Sampai-sampai bila rukuk, bila sujud, saya sempat baca zikir dalam rukuk dan sujud tu. Sekali je. Subhana rabbiyal a'la. Tak sempat dah bangun. Punya laju. Bila dah habis solat isyak, dia berzikir dengan kuat. Dan zikir tu pula dia baca secara tartil. Secara satu persatu. Dan kita pun zikir selepas solat ni, betul. Kita zikir, tapi hukumnya sunat. Yang dalam solat tu yang kau laju-laju, tapi lepas solat kau baca slow-slow. Kemudian, ialah sebab bila berbuka puasa, kemudian bagi sebagai orang nak siap-siap, nak datang masjid apa, jadi mereka sampai untuk solat isyak agak lambat. Jadi khas dalam bulan Ramadan ni, makmum masbuk bagi solat isyak agak ramai berbanding di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni agak ramai sebab kenapa? Mereka berbuka puasa, kemudian mereka siap-siap datang masjid, nak cari parking apa semua kan. Dia tak kisah langsung pun. Zikirlah sekuat-kuatnya, padahal makmum masbuk tu kadang-kadang 2-3 saf lagi dekat belakang. Okey, jadi itu masalahnya. Alright. Jadi itu pun antara yang diperbincangkan. Ada juga bincang tentang cara menghitung zikir. Nak guna biji tasbih tu boleh ataupun tidak. Alright. Dan kemudian di akhir buku saya senaraikan semula zikir-zikir selepas solat. Okey, cuma kali ni bacaan zikir dengan terjemahannya saja, tak ada penjelasan, tak ada footnote panjang lebar lah. Okey, jadi ini isi kandungan buku. Sila muat turun edisi PDF terlebih dahulu untuk tengok-tengok buku. Kemudian kalau berminat edisi bercetak, dipersilakan. Okey, bagi yang di Sarawak, okey, khas untuk anda ya. Dan buku ini Akhi Safwan Mazlan terjemah, saya pun tidak ambil apa-apa bayaran dan beliau pun suka hati melakukan secara percuma. Kemudian ada sahabat beliau juga yang menambah penjelasan dalam ini tentang sunnah dan bid'ah. Okey. So tak apa, kita alu-alukan, boleh saja. Di kalangan para penonton, jika ada yang hendak menterjemah ke dalam bahasa Inggeris ke apa ke, dipersilakan ya, dipersilakan. Okey, jadi ada penjelasan lebih lanjutlah tentang sunnah dan juga bid'ah dalam buku ni. Okay? Additional chapter, additional knowledge. Okay? Jadi ada additional benefit daripada buku ini. Baik, demikian pengenalan saya tentang buku ini. So, apakah zikir yang Nabi baca selepas solat? Yang saya kata, orang pun terkejut. Lah, ini kan Nabi baca? Tak pernah tahu pun. Kalau anda baca, confirm. Kalau anda jadi imam, kena anda baca kuat. Makmum masbuk tak ada, anda baca kuat zikir tu, semua orang mesti jegil. Ini dari planet mana baca zikir ni? Jegil macam je. W pun ni. Okey? Alright. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.